Salam sejahtera bersama kami dalam perkongsian pelajar KPPB iaitu Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Saya Ho Yuki dari 2P RBT 2. Nama saya adalah Tan Jun Jin dari 2 PSMT RBT 2. Salam sejahtera semua, saya bernama Ang Wei Wen dari kelas 2P RBT 2. Selamat sejahtera semua, nama saya Sharunia, anak perempuan geng Adren dari kelas 2 PSMP RBT 2. Selamat sejahtera, saya Tarshini dari RBT 2. Perkongsian ini, kami telah membahagikan perkongsian kali ini kepada 6 bahagian iaitu yang pertama, pengalaman yang akan menceritakan tentang apa yang telah kami lalui sepanjang melaksanakan tugasan dan juga cabaran yang telah kami hadapi sepanjang melaksanakan tugasan. Seterusnya terdapat bahagian yang lain iaitu big idea, essential questions, concept clarity, kompetensi 6C dan juga hasrat dan kesimpulan. Sebelum meneliti bahagian yang seterusnya, izinkan saya untuk menerangkan interdisiplinari antara kedua-dua kursus ini iaitu EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran dan juga RBTS 3052 iaitu Seni dan Pendidikan. Interdisiplinari antara kedua-dua kursus ini boleh dilihat dari segi kerja khusus mereka. Kerja khusus untuk kedua-dua kursus ini adalah berfokuskan kepada kit persembahan yang bukan sahaja menekankan elemen seni, muzik, irama yang dititik beratkan dalam SD Seni dan Pendidikan, malah juga tanpa mengetepikan fokus kepada aktiviti pembelajaran yang mengaplikasikan strategi dan kaedah pembelajaran masa kini dengan menggunakan digital tools yang sesuai. Selamat sejahtera semua, saya Tarshini dari RBT 2. Saya akan menerangkan tentang pengalaman yang kami perolehi sepanjang membuat tugasan EDUP 3033 iaitu Murid dan Pembelajaran. Melalui tugasan EDUP 3033, saya dapat data triangulasi iaitu analisis maklumat daripada sebuah artikel soal selidik yang dijalankan antara 30 orang murid dan juga temu ramah dengan seseorang guru. Melalui artikel yang saya cari, saya mendapat gambaran awal tentang kecerdasan emosi dan perbezaan individu dari pendapat seseorang tokoh. Melalui soal selidik pula, saya dapat mengetahui bahawa kecerdasan emosi murid-murid berbeza antara satu sama lain dari segi 7 domain kecerdasan emosi. Seterusnya, saya juga dapat peluang untuk menemu ramah seorang guru untuk mengetahui lebih mendalam tentang kecerdasan emosi dan cara mengatasi perbezaan individu yang wujud. Saya juga dapat memerhatikan suasana sebenar di bilik darjah yang mengandungi murid-murid yang berbeza-beza. Daripada analisis data yang saya buat, saya dapat idea untuk menghasilkan sebuah kit persembahan untuk mengawal kelas dan menjalankan PNP yang berkesan. Bagi kursus Seni dalam Pendidikan RBTS 3052 pula, kami berpeluang untuk mempelajari 3 elemen seni utama iaitu visual, pergerakan dan juga muzik yang diwajibkan untuk mengaplikasikan dalam kit persembahan. Kami merancang untuk menghasilkan suatu kit persembahan yang mempunyai elemen-elemen seni yang menjurus kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Antara cabaran utama yang kami menghadapi sepanjang membuat tugasan SDP ini ialah kami tidak dapat belajar secara keseluruhannya secara bersemuka yang lebih efektif. Kami juga menghadapi kekangan masa dan juga kekurangan bahan dalam proses menghasilkan kit persembahan tersebut. Kami juga tidak dapat merealisasikan kegunaan kit secara praktikal sama ada ia berkesan atau tidak. Seterusnya, bahagian kedua iaitu big idea. Big idea untuk khusus EDUP dan SDP ini ialah penggunaan kit persembahan dalam PDPC Norma Baharu. Sebagai contoh, gambar di atas telah menunjukkan kit persembahan yang kami telah hasilkan yang telah disesuaikan dengan QR code untuk tujuan PDPC Norma Baharu yang
membolehkan murid untuk scan QR code untuk mengetahui apa yang hendak dipelajari. Bukan sahaja itu, terdapat juga kit persembahan lagu alatan tangan yang juga boleh diakses dari YouTube melalui pautan tersebut atau melalui QR code. Jelaslah bahawa kit persembahan yang telah kami hasilkan ini telah disesuaikan dalam PDPC norma baharu yang lebih kepada pembelajaran digital. Seterusnya, bagi essential questions, soalannya adalah bagaimanakah penghasilan persembahan kit PDP membantu pengurusan emosi pelajar berdasarkan situasi semasa. Ini adalah kit pembelajaran saya yang bertajuk komponen elektronik. Daripada kit ini, pelajar dapat menjawab soalan guru dengan penuh yakin. Dan juga pelajar dapat membuat perbincangan dengan guru dan rakan-rakan mereka tentang jawapan, fungsi dan kegunaan komponen yang terdapat dalam kit tersebut. Selain itu, pelajar juga dapat memupuk kemahiran sosial mereka apabila berkomunikasi dengan guru dan rakan-rakan mereka. Bukan sahaja itu, pelajar juga akan merasa seronok apabila guru menggunakan kit dalam setiap PDP mereka dan setiap pelajar akan mendapat peluang untuk berkomunikasi dan juga menjawab soalan guru. Ini merupakan kit mula jahitan yang saya hasilkan. Kit mula jahitan ini yang berwarna-warni ini dapat menarik perhatian murid dan menggalakkan penglibatan mereka yang sangat aktif. Dan juga lagu yang disertakan dengan kit pula dapat menyeronokkan murid-murid dan meningkatkan lagi keinginan tahu dan belajar mereka. Pergerakan yang mereka akan buat dengan menggunakan kit ini akan menyebabkan kelas sentiasa seronok dan aktif sepanjang kelas dijalankan. Dan ketiga-tiga aspek ini dapat meningkatkan kecerdasan emosi murid-murid. Ini merupakan kit pembelajaran yang telah saya reka bentuk. Saya menamakan dia sebagai Sewing Learning Board. Okay. Kit ini dapat meningkatkan keupayaan kepada pelajar untuk motor halus dan motor kasar pelajar semasa mengangkat batang kayu dengan memasukkan dan mengeluarkan kayu batang bersama tali. Kit ini dapat memudahkan pembelajaran kepada pelajar dan mengulangkan kaji topik tentang jahitan ini. Kit ini juga dapat mengurangkan risiko dalam kecederaan dalam pembelajaran jahitan dengan berbanding dengan menggunakan alatan-alatan sebenar seperti benang. Okay. Kit ini dapat mengaplikasikan elemen SDP iaitu pergerakan muzik dan visual. Justrunya ia sangat sesuai kepada gaya pembelajaran berbeza-beza kepada pelajar. Termasuk pelajar yang gaya pembelajaran visual, pergerakan dan bunyi seperti muzik. Okay. Pelajar boleh belajar di mana-mana sahaja dengan menggunakan kit dan mengulang kaji dengan menggunakan mengimbaskan QR code dengan menonton video rakaman tersebut. Seterusnya, kit ini juga menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kreatif untuk menjahit jahitan atau sulaman yang berbeza-beza mengikut kreativiti mereka. Pelajar boleh melakukan secara ulang-ulangan apabila melakukan silap menjahit tanpa berasa takut untuk melakukan kesalahan. Kit PDP yang telah saya hasilkan iaitu roda impian. Kecerdasan emosi murid dapat dipupuk dengan baik semasa menggunakan kit ini serta membolehkan PDP menjadi lebih menarik dan interaktif. Murid juga akan menguasai kemahiran mengurus perasaan, memotivasikan diri serta membentuk konsep esteem diri. Sebagai contohnya, murid dapat bergaul baik dengan kawan-kawan semasa menjalankan aktiviti perkumpulan dengan kit yang disediakan. Murid juga akan menerima pandangan orang lain serta meningkatkan keupayaan dalam kawal emosi mereka. Sebagai contohnya, sekiranya murid menjawab jawapan yang salah, murid tersebut akan belajar menerima pandangan orang lain agar membetulkan jawapannya. Seterusnya, kompetensi 6C iaitu creativity, character, critical thinking, citizenship, collaboration dan juga communication. Bagi creativity, menghasilkan satu
kit yang kreatif dan menarik itu sangat penting kerana pelajar dapat belajar dengan penuh seronok. Yang kedua pula, karakter. Untuk karakter, tingkah laku, integriti, ketulusan dalam menyiapkan sesuatu tugasan adalah sangat penting. Seterusnya adalah citizenship. Cara penggunaan kit dalam PDP juga melahirkan seseorang insan ataupun warga negara yang bersikap patriotik. Dan critical thinking pula, seseorang guru perlu berfikir secara kritis untuk membentuk kit yang mampu menyelesaikan masalah pelajar. Mengenal pasti masalah pelajar dan menyelesaikannya adalah tanggungjawab seseorang guru. Seterusnya, bagi collaboration, kami bekerjasama antara ahli kumpulan untuk menghasilkan kit yang menarik dan juga menepati standard kandungan DSKP. Untuk communication pula, kami berpeluang untuk belajar cara berkomunikasi dengan rakan pembelajaran untuk menyediakan protokol temu bual. Ini adalah bukti kumpulan saya berbincang tentang penghasilan kit pembelajaran dalam Google Meet, dan kami juga berkomunikasi dengan rakan pembelajaran untuk mengetahui tentang penghasilan kit ini dengan lebih lanjut. Terima kasih Sarunya. Okey, sekarang saya akan menjelaskan kami sebagai pelajar tentang consecutivity dalam pembelajaran kedua-dua subjek ini, iaitu EDUP 3033 dan RBTS 3052. Okey, tentang consecutivity saya ingin membagikan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama iaitu apa yang sebenar kami sebagai pelajar telah belajar atau ingin belajar. Okey, yang kedua iaitu bagaimana kami sebagai pelajar telah belajar atau nak belajar. Yang ketiga iaitu bagaimana atau macam mana kami sebagai pelajar tahu apa yang telah belajar. Okey, pertama sekali, dalam subjek EDUP 3033 iaitu murid dan pembelajaran dan RBTS 3052 iaitu seni dalam pendidikan, kami sebagai pelajar dapat belajar cara pengurusan dan perancangan PDP supaya menjadi lebih berkesan. Kami telah mempelajari cara pengaplikasian elemen SDP dalam bilik belajar dengan memahami keperluan belajar dari pelbagai aspek seperti psikologi, fizikal dan lain-lain. Dengan ini, kami akan lebih mampu merancang suatu PDP yang lebih berkesan dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu dalam kedua-dua subjek ini dan menjadi lebih pandai untuk merancang dan digunakan pada kelak nanti. Seterusnya, tentang bagaimana pelajar nak belajar. Okey, pelajar-pelajar iaitu kami telah menghasilkan kit-kit pembelajaran dengan mempertimbangkan pelbagai aspek. Kami telah menghasilkan sebuah kit pembelajaran dengan melibatkan elemen SDP iaitu melibatkan dengan elemen bunyi, visual dan pergerakan, dan juga mempertimbangkan kesesuaian dan keberkesanan jika digunakan dalam PDP norma baru ini. Seterusnya, tentang macam mana kami sebagai pelajar tahu apa yang telah kami belajar. Okey, kami sebagai pelajar telah melakukan beberapa cara untuk mengaplikasikan elemen-elemen SDP serta ilmu pendidikan dengan melalui berbagai cara. Antara cara pentaksiran kepada kami termasuklah kerja khusus seperti perbentangan, laporan, refleksi, penulisan akademik serta mendapatkan maklum balas daripada rakan pembelajaran seperti pensyarah-pensyarah. Kapasiti pedagogi pembelajaran adalah berhasrat untuk mengaplikasikan elemen seni dalam aktiviti meneroka memperoleh pengalaman yang melibatkan kepekaan teriak kanak-kanak di sekolah rendah. Ia juga adalah untuk menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi serta mengurus emosi dengan lebih baik. Pedagogi pembelajaran harus disediakan dengan berpadukan kepada aspek fizikologi kanak-kanak dan mengikut kemampuan dan kebolehan mereka dengan kemahiran yang berbeza.
Kehadiran pedagogi pembelajaran mampu memudahkan proses PDP di dalam kelas, serta sesi PDP juga akan menjadi lebih menarik, interaktif dan berkesan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.